Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan yang sangat masyhur, bulan yang mana membawa kegembiraan kepada umat Islam, bulan yang mana membawa rahmat dan cahaya kepada seluruh alam, iaitu bulan ini, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenali sebagai bulan Maulid Nabi SAW. Pada 12 Rabiul Awal tercatat dalam sejarah Rasulullah SAW lahir ke dunia. Dan kelahiran Rasulullah SAW ini merupakan satu limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kamu semua sepatutnya bergembira. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh mereka semua daripada harta dunia. Maka para ulama memberikan tafsiran di sini, rahmat Allah dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala disebut di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ayat ini memberi satu semacam bukti dalil kepada umat Islam untuk bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita agar bergembira dengan kelahiran baginda, dengan kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Kepada sekalian alam, rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Apa maksud rahmat di sini? Dan Allah SWT juga sebut dalam surah Yunus tersebut, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Dan Rasulullah SAW adalah rahmat bagi sekalian alam. Jadi kenapa Rasulullah SAW ni menjadi rahmat kepada sekalian alam? Kerana Rasulullah SAW diutus membawa syariat yang terakhir, syariat yang paling lengkap, syariat yang mengumpulkan semua syariat-syariat para Nabi yang terdahulu, dan semua yang terbaik-baik daripada Nabi yang dahulu dikumpulkan kepada syariat Rasulullah SAW dan diberikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang banyak kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi penutup bagi sekalian Nabi, khataman nabiyyin, melebihi daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tersebut, Allah juga berikan kelebihannya kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita ini. Maka kita ini mendapat banyak kelebihan dan juga kita dapat banyak limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya kerana apa? Kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar bagi kita untuk bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kelahiran baginda merupakan pengutus kepada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada rahmat sekalian alam ini, bermaksud Rasulullah SAW membawa syariat yang paling lengkap. Dan Rasulullah SAW ini dikasihi oleh Allah SWT mengatasi segala manusia yang lain, mengatasi segala Nabi-Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Maka kita juga mendapat limpah kurnia dan kita dapat juga dikatakan sebagai
cebisan-cebisan daripada kesayangan yang Allah yang Allah tunjukkan, cinta Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus sebagai apa? Sebagai saksi kepada sekalian nabi dan rasul sebelumnya dan umat sebelumnya. Dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai saksi kepada seluruh umat sebelumnya, maka begitu juga kita ini menjadi saksi kepada seluruh umat sebelum kita. Orang tanya bagaimana kita ni boleh menjadi saksi kepada seluruh umat sebelum kita? Jawapannya senang. Cerita-cerita umat yang terdahulu ini terkandung dalam Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, selain daripada kita ini mendapatkan hidayah daripada Allah SWT melalui Al-Quran, pelajaran-pelajaran yang Allah hendak ajar kepada kita melalui Al-Quran, begitu juga kita mendapati dalam Al-Quran ini kisah-kisah para Nabi yang terdahulu dan umat-umat mereka. Maka apa yang terjadi kepada mereka, kita tahu. Allah SWT beritahu kita. Maka kita ini menjadi saksi ke atas mereka. Kerana itu, kerana kita ini umat Nabi Muhammad SAW, kita ini merupakan umat yang pertama insya-Allah yang akan masuk syurga daripada umat-umat yang terdahulu. Mereka akan masuk syurga selepas kita. Jadi ini semua kelebihan dan limpah kurnia Allah SWT kepada kita ini sudah wajar bagi kita ini bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan sebab wujudnya, adanya kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apakah sebab tersebut? Kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bulan Rabiul Awal ini disambut sebagai bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana umat Islam daripada dahulu sampailah sekarang dan juga akan datang terus bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut kepada riwayat yang paling masyhur, walaupun ada perbezaan riwayat tentang bilakah Rasulullah SAW lahir, tapi kita ikut kepada riwayat paling masyhur yang disampaikan kepada kita oleh para ulama terdahulu, iaitu Rasulullah SAW lahir pada malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah, iaitu pada hari Isnin. Jadi Rasulullah SAW lahir pada pagi Isnin tersebut, iaitu hari Isnin lah, maknanya selepas tenggelam matahari hari Ahad tu dah masuk hari Isnin. Rasulullah SAW lahir pada malamnya. Maka hari Isnin itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan kita lihat sendiri, Rasulullah SAW sendiri menyambut kelahiran baginda SAW. Rasulullah SAW sendiri menyambut birthday-nya sendiri. Kata Rasulullah sambut birthday sendiri. Ya, Rasulullah SAW sambut birthday-nya sendiri. Apa buktinya? Buktinya ialah Rasulullah SAW kerap berpuasa pada hari Isnin. Selain daripada puasa pada hari Khamis, Rasulullah SAW juga kerap berpuasa pada hari Isnin. Jadi ini dua hari yang mana menjadi satu amalan baginda SAW untuk berpuasa. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa baginda SAW berpuasa pada hari Khamis? Rasulullah SAW menjawab, kerana baginda SAW ini mahu amalan baginda SAW diangkat kepada Allah SWT ketika Rasulullah SAW berpuasa. Makanya amalan ini, amalan seminggu, amalan soleh seminggu ini diangkat kepada Allah SWT. Bukanlah Allah SWT tak tahu. Allah SWT tahu. Tak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah SWT. Jadi maksud diangkat ini maknanya dipersembahkan oleh malaikat kepada Allah SWT amalan kita pada bila? Pada setiap hari Khamis. Jadi kan itu Rasulullah SAW suka berpuasa pada hari Khamis. Tapi Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Isnin. Kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Isnin? Rasulullah SAW sendiri menyatakan sebabnya, kerana aku ini dilahirkan pada hari Isnin. Itu saja. Rasulullah SAW, kerana Rasulullah kata aku lahir Isnin, maka aku puasa. Kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari kelahiran baginda? Kerana Rasulullah SAW menzahirkan rasa syukur baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya kerana dilahirkan di dunia pada hari Isnin, dan juga untuk umatnya yang mendapat rahmat daripadanya. Jadi menzahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ini ialah dengan melakukan ibadat yang special.
kita menzahirkan rasa syukur pada Allah SWT untuk orang awam macam kita ini, kan, kita hanya sujud syukur saja. Ibadat special tapi tak susah sangat, senang sujud syukur. Rasulullah SAW hendak menunjukkan betul-betul rasa syukur baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah lakukan amalan yang lebih sukar lagi, yang lebih tinggi lagi, daripada setakat sujud syukur. Begitu saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap hari Isnin. Jadi itu tujuan sebab kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Isnin. Bukanlah amalan itu diangkat pada hari Isnin, itu pada hari Khamis, tapi pada hari Isnin kerana kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW sambut sendiri hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menzahirkan rasa syukur pada Allah SWT melalui ibadat puasa. Dan Rasulullah sambut kelahiran baginda ini tiap-tiap minggu. Kita sambut birthday kita setahun sekali. Rasulullah SAW menzahirkan rasa syukur pada kelahiran baginda ini sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Isnin. Jadi ini menjadi satu dalil dan juga bukti bahawasanya menzahirkan rasa gembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Maka orang tanya, kalau saya nak zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran Rasulullah SAW, kita nak bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, selain daripada kita berpuasa pada hari Isnin ini, apakah lagi yang boleh kita buat? Maka para ulama kembali kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak tunjukkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah SAW dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ialah kita ini perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat memberi selawat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah dan para malaikat berikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah SWT berikan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya? Dengan cara Allah SWT kan memerintahkan kita agar perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga memerintahkan para malaikat untuk selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikan salam kamu juga kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jadi kerana itu, bila masuk bulan Rabiul Awal, para ulama dahulu, para salaf, mereka ini cuba hendak menggalakkan orang banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi tidak semestinya pada bulan ini saja, pada bulan-bulan lain juga wajib kita lakukan juga. Tapi cara bagaimana nak mengajar orang awam seperti kita ini agar perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini dapat tunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW, rasa gembira kita dengan kelahiran Rasulullah SAW dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat menulis, dikatakan sebagai apa? Syair-syair, poem-poem, puisi-puisi yang memuji Rasulullah SAW dan diselang-selikan dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Maka timbullah dikatakan maulid berzanji, timbullah maulid ad-dibai dan banyak lagi, Diyaul Lamia. Ini semua intipatinya adalah selawat kepada Rasulullah SAW pertama. Tapi selawat begitu saja orang boring. Makanya para ulama muatkan juga dalam penulisan mereka ini
cerita-cerita kisah Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW sebelum lahir, sehinggalah Rasulullah SAW itu mendapat wahyu, dan sehinggalah Rasulullah SAW itu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyampaikan dakwah Islam kepada semua. Jadi dimuatkan sejarah Rasulullah SAW ini dan diselang-selikan dengan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini salah? Sudah pasti tidak salah. Ini usaha para ulama agar kita ini banyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita mengetahui sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Malangnya, bukan malangnya lah, saya boleh katakan bahawasanya kitab ini sebenarnya ditulis asalnya dalam bahasa Arab. Maka disasarkan juga kepada pembaca daripada kalangan orang Arab. Jadi kita ini bukan orang Arab. Maka bila kita baca ini, kadang-kadang kita tak faham. Ataupun memang kita tak faham pun. Apa ni? Cerita yang ada terkandung dalam Maulid Nabi ini, kita tahu satu dua perkataan itu okey. Tapi lain daripada itu kita tak faham. Jadi macam mana kita nak baca? Adakah dengan tak faham itu menghalang kita baca? Tidak. Tidak menghalang kita daripada membacanya. Kerana apabila kita baca sejarah Rasulullah SAW dan diselang-selikan dengan selawat kepada Rasulullah SAW, sudah pasti pahalanya ada kat situ. Jadi tidak ada kerugian untuk membacanya. Cuma kalau nak tahu lebih mendalam sejarah baginda SAW, maka bukalah kitab sejarah atau sirah Rasulullah SAW dalam bahasa Melayu. Jadi para ulama menyusun selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan diselang-selikan dengan sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dinamakan kitab ini kitab Maulid. Kenapa nama kitab Maulid? Sebab bersempena dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cerita dalam tu tak ada khusus cerita tentang kelahiran Nabi, tidak. Dan ada juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa dinamakan kitab Maulid? Kerananya kitab ini agar banyak dibaca pada bulan Maulid Nabi. Kerana nak menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana sempena sedemikian, makanya dinamakan kitab tersebut kitab Maulid. Maulid Berzanji, Maulid Ibai, Maulid Diyaul Lamia, dan berbagai lagi lah kitab-kitab Maulid yang dikarang. Kalau kita pandai pun kita boleh karang. Sebenarnya kitab Maulid tak ada larangan untuk kita, tak ada halangan untuk kita untuk menulis sendiri kitab Maulid kalau kita mampu. Dan kita tulis dalam bahasa yang kita boleh baca dan orang lain boleh baca dan faham, dan kita boleh selang-selikan dengan selawat kepada Rasulullah SAW, maka lahirlah kitab Maulid seperti kita, yang milik kita ini. Dibaca oleh orang lain. Betapa besarnya pahala kita dapat kalau orang lain baca kitab Maulid kita. Itu kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, makanya bagaimana kita nak menzahirkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW? Kita banyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita nak combinekan kedua-duanya, maka kita bacalah kitab Maulid. Sama ada berlagu ke tak berlagu tu tak menjadi hal. Tak menjadi kisah kat sini. Ada orang suka baca berlagu agar dia tidak rasa bosan kerana dia tidak faham. Ada orang tidak mahu baca berlagu, dia nak baca straight sebab dia faham. Tak ada masalah kat situ. Kerana tujuannya sama, iaitu apa? Kita hendak membaca sejarah Rasulullah SAW dan kita nak selawat kepada baginda SAW. Jadi kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW ini. Pertama sekali, kita banyakkan selawat kepada baginda SAW. Kedua, kita ini baca sejarah baginda SAW. Kata orang Melayu, tak kenal tak cinta. Maka kalau kita tak kenal siapa tu Rasulullah SAW, kita tak cinta pada baginda SAW. Bacalah sejarah Rasulullah SAW. Ada banyak kitab sejarah Rasulullah SAW atau sirah Rasulullah SAW. Daripada bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya, daripada yang panjangnya berjela kepada yang seringkas-ringkasnya. Tak kisahlah apa saja, baca agar kita kenal siapakah kekasih kita tersebut itu yang akan memberi syafaat kepada kita insya-Allah pada hari kiamat nanti. Jadi kedua, kita baca sejarah Rasulullah SAW. Ketiga, zahirkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW, terutama dalam bulan Maulid ini. Ialah dengan apa? Dengan kita cuba ikut sunnah Rasulullah SAW seberapa banyak yang boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kamu daripada buat, jangan buat, kerana itu adalah haram. Wa ma amartukum bihi wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum.
Dan apa jua yang aku minta kamu lakukan, cubalah buat seberapa daya yang kamu mampu. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh untuk kita. Keseluruhan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah firman surah Azab. Sesungguhnya, demi sesungguhnya, untuk kamu wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu pelajaran, satu contoh yang paling baik untuk kamu ambil daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, apa yang aku minta kamu buat, kamu cuma buat seberapa banyak yang kamu termampu. Jadi lagi banyak kita ikut sunnah Nabi, maknanya lagi kita zahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini cuba ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seberapa banyak yang boleh. Apakah tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjalankan kehidupannya, bagaimana beliau berkata-kata, bagaimana beliau itu berinteraksi dengan manusia, bagaimana Rasulullah SAW itu tidur, makan, minum dan semua juga aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sama ada aktiviti yang paling kecil kepada aktiviti paling besar, itu semua sunnah Rasulullah SAW. Maka kita ikut sunnah baginda SAW sebanyak yang boleh. Perlu kita belajar apakah tu sunnah Rasulullah SAW agar kita dapat mengikuti jejak langkah contoh Rasulullah SAW seberapa banyak yang kita termampu, kerana itulah permintaan dan perintah daripada Rasulullah SAW sendiri. Maka kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pada bulan Rabiul Awal ini kita dapat mengubah diri kita menjadi seorang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, yang dapat meningkatkan lagi rasa cinta kita dan juga kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara yang saya sebut tadi, iaitu pertama, kita banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawat, atau kama qala, barang siapa yang berikan selawat kepada aku 1 kali, Allah berikan selawat iaitu rahmat kepadanya 10 kali ganda. Jadi tak ada rugi. Banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Orang tanya berapa banyak nak selawat pada baginda setiap hari, terpulang kepada kemampuan kita. 10, 50, 100, 500, 1000 terpulang kepada kita. Lagi banyak kita selawat kepada baginda SAW, lebih dekat kita kepada Rasulullah SAW, dan kita maknanya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Kedua, baca sejarah Rasulullah SAW, dan ketiga, kita ikut sunnah Rasulullah SAW seberapa banyak yang boleh. Dan dengan demikian, insya-Allah, mudah-mudahan kita ini tergolong daripada mereka yang menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW melalui amalan dan juga gaya hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.